أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. InsyaAllah kita akan mendalami kepada halaman yang ke-60 pada surah Ali Imran, surah yang ketiga di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keluarga Imran. Keluarga Imran yang mempunyai prinsip kebenaran al-haq di dalam kehidupannya sebagai contoh teladan kepada kita yang berdoa, yang sentiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan alhamdulillah pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah kita baik bersama Ustaz ya dalam surah Ali Imran kali ini mendalami. Kalau sebelum ini banyak bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam dan kemudian sekarang ini kita dah mula masuk kepada bagaimanakah untuk memastikan al-haq di dalam kehidupan kita ini dapat diberi perhatian, dapat dilaksanakan. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing. Surah Ali Imran ini adalah surah yang memberi penekanan kepada kita bagaimana prinsip kehidupan, istilahnya dalam Al-Quran adalah al-haq. Bagaimana kebenaran itu dapat kita pegang sebaik mungkin, tidak mudah goyah, walaupun sebenarnya dari masa ke semasa ada banyak cabaran Ustaz ya. Dan dalam surah ini ada analisis kepada tentera Uhud di mana apabila bercerita tentang Uhud, awalnya berpegang pada prinsip, tapi di tengah-tengah itu dia lari sedikit ya di kalangan sahabat. Maka Allah mengajar, memberi pelajaran untuk kita dalam surah ini. Dan itu sebabnya pada halaman ke-60 ini ada banyak peristiwa ataupun ada banyak pelajaran. Jom kita lihat kepada sinopsis bagi halaman ini. Bermula pada ayat yang ke-78 ya, kita akan melihat antara bentuk pembohongan ya kaum Yahudi yang disampaikan ya berkaitan dengan pelbagai cara untuk menyesatkan ataupun untuk menyelewengkan kefahaman ya di kalangan Bani Israel. Dan pada ayat 79 hingga 80, pembohongan yang direka oleh ahli kitab terhadap para nabi. Dan pada ayat 81 hingga 83, perjanjian dan kesepakatan para nabi untuk saling membenarkan antara satu sama lain dan perintah untuk beriman, sekaligus
meletakkan keimanan kita bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkan beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seawal Nabi Adam alaihissalam. Jadi insya-Allah kita sama-sama memulakan sesi kita pada hari ini dengan membaca ayat 78 hingga ayat 80 ya, di mana kita akan melihat bagaimanakah cabaran pembohongan ini dalam ahli kitab di kalangan Bani Israel, dan kita akan ambil pelajaran untuk kita yang beragama Islam insya-Allah. Jom kita sama-sama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, moga-moga sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah Taala pilih kita pada waktu dan saat ketika ini untuk bersama-sama kita ingin berusaha untuk membangunkan kerohanian kita melalui pembacaan dan kajian tadabbur kita terhadap mesej ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan lagi keimanan kita. Bila iman kita bertambah, keyakinan kita juga kuat yang telah sedia ada dalam diri kita. Bahkan ia akan menumbuhkan lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cinta dah tumbuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap perintah Allah Taala itu jadi mudah untuk kita buat, ya Ustaz. Dan setiap larangan tidak sukar atau setiap larangan tu mudah untuk kita jauhkan daripada perbuatan kita. Kerana apabila ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada lagi keberatan dalam untuk kita nak beramal. Kita beramal tidak rasa macam terpaksa untuk beramal, bahkan kita beramal dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus menyuburkan lagi untuk menyuburkan kerohanian kita, keimanan kita. Kita baca ayat pada hari ini muka surat yang ke-60, akan dimulakan dengan ayat yang 78 sehingga ayat yang ke-80. Baik, sama-sama jom kita sama-sama membacanya dengan bacaan Al-Quran Karim dengan murattal ataupun tarannum nahawan. Insya-Allah kita cuba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 78 hingga 80 yang dibacakan sebentar tadi menegaskan kepada kita pada ayat 78 itu, dan sesungguhnya dalam kalangan mereka nescaya ada segolongan yang memutarbelitkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebahagian daripada kitab, padahal itu bukan daripada kitab, dan mereka berkata itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu bukan, ya, mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Betul. Jadi ini adalah satu penyakit Ustaz, ya, yang berlaku kalau kita melihat kepada Bani Israel. Bagi mereka yang ada kitab, maksudnya memahami kitab dalam Yahudi ataupun Nasrani ini, mereka yalwun, maksudnya memutarbelitkan. Jarang kita jumpa perkataan yalwu, Ustaz. Jarang, ya, pasal apa maksud Ustaz? Maksud dia apa? Dia yalwun ini maksudnya kalau katakan dalam kitab itu A, dia kata A+. Dia ada tambah. Dia ada tambah ataupun A minus, ditolak. Kan, dia kata, jadi kalau contohnya orang cakap, mungkin kalau mudah contoh bagi kita, kalau katakan sembahyang dalam kita ni, wa aqimus solah contohnya, dirikanlah solah, dia kata berdiri saja, tak payah nak buat apa-apa, tak payah sujud dan apa, ataupun bila bercakap tentang wa aqimus solah ini, tiga unit sahaja, 3 waktu sahaja, tak payah buat sampai 5 waktu, pasal dia cuba untuk memutarbelitkan, pasal dia kata Nabi sebenarnya dia menambah-nambah sahaja, padahal dia yang mengurang-urangkan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, baru saya faham apa maksud kalau dalam terjemahan dia kata apa? Memutarbelitkan. Nampaklah. Ya. Jadi memutarbelitkan ini ada paling kurang dua sudut. Satu ialah kerana bukan asas ilmu, ataupun yang keduanya ada ilmu tapi ditafsirkan agar manfaatnya kepada diri orang yang bercakap, bukan untuk memperjuangkan kebenaran al-haq. Ini tema bagi surah Ali Imran ini, prinsip yang Allah letakkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu penyakit, yalwuna alsinatahum, iaitu memutarbelitkan lidah-lidah mereka dengan bil kitab, ya, dengan kitab. Jadi maksudnya kitab yang ada tu dijadikan sebagai hujah untuk percakapan mereka. Ya, sama ada bukan kerana ilmu, dengan ilmu yang betul, ataupun kerana manfaat sendiri, ditahsabuh, tetapi bagi ramai merasakan itu adalah daripada kitab. Itu adalah daripada kitab, ya. Jadi kalau contohnya dalam tradisi kita Ustaz, ya, ada yang baca Quran untuk dapat anak cantik, kan, ataupun nak dapat anak perempuan lawa, kena baca yang ini, kalau nak ni dan yang ini. Perkara-perkara yang kalau ada asas okey, tetapi kalau tidak ada asas, ya, itu yang baca surah ini nanti anak jadi handsome, bukannya baca surah ini anak akan beramal dengan isi surah tersebut, kan. Jadi perkara-perkara tersebut kita khawatir kalau ia bukan berasaskan ilmu yang tepat, ini adalah salah satu perkara yang pernah berlaku dan masih berlaku dalam agama Kristian, okey, dalam agama Kristian ataupun di dalam agama Yahudi, ya. Maka Allah menyatakan wa ma huwa minal kitab, ya, padahal dia bukan daripada kitab, wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah, ya. Jadi satu ia bukan daripada kitab, satu lagi bukan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kadang-kadang mereka bercakap itu Ustaz, ya, dia tak payah pakai kitab pun. Dia cakap dia bahawa Allah, Tuhan menginginkan kita buat sekian, ya, tanpa dalil daripada kitab, dan dia letakkan perkataan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan apa? Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, ya, bahawa apa yang mereka katakan itu kepada Allah itu adalah satu penipuan, wa hum ya'lamun, ya, dan mereka itu adalah orang yang mengetahui bahawa mereka berdusta. Maknanya jadi dia berdusta dalam keadaan dia mengetahui perbuatan tersebut salah. Masya-Allah. Jadi ini penyakit yang berlaku, yang Allah ingatkan kepada orang yang biasanya dekat dengan kitab. Ya, kalau katakan saya banyak tadabbur ini Ustaz, ya, dah tahu dah perkara tu sebenarnya betul ke tak betul, tetapi masih lagi guna untuk kepentingan diri, ataupun di apa istilahnya bias. Bias tu maksudnya dia highlightkan yang A, kurangkan yang B, jadi akhirnya dia tersembunyi,
ya, istilahnya katama ataupun wataktumun, menyembunyikan sebahagian daripada sebahagian mesej yang lain. Ya, contoh kalau kita bincang surah Al-Baqarah sebelum ni Ustaz, bercakap tentang riba contohnya. Pasal riba ni orang tak suka kan. Ataupun kalau bincang pasal apa? Pasal hutang ke, ataupun bincang pasal apa? Contohnya arak ke. Bagi setengah orang kata tak payahlah bincang pasal arak tu, ataupun haram arak tak payahlah bincang kan. Bunyi-bunyi nampak macam keras je. Keras. Tapi memang keras pun. Memang keras. Pasal Allah jaga bukan sekadar nak jaga puan Aminah, ya. Allah nakkan keamanan bagi keluarga puan Sugu ataupun puan Ah Chong, segala-gala manusia Allah nak jaga. Jadi yang itu kita tidak boleh sembunyikan. Jika tidak, ini adalah perkara yang pernah berlaku pada golongan ahli kitab, pada Bani Israel ataupun kumpulan Nasara. Maka Allah mengingatkan pada ayat 79, ya, kalau dalam tafsir Ibnu Kathir di Amazing Quran ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, ketika rahib Yahudi dan Nasrani dua-dua dari Najran berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Ustaz. Ya, Rasulullah ni amat baik. Ketika mereka ini datang kepada Nabi bagi duduk dekat Masjid Nabawi. Duduk menginap, dan kemudian besoknya itu mereka berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apakah, ya, salah seorang bertanya, apakah kamu ingin kami semua menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa Ibnu Maryam? Salah seorang bertanya, ya. Salah seorang lagi daripada Nasrani dari Najran yang dipanggil Ar-Rais berkata, apakah ini keinginanmu wahai Muhammad? Ya, pasal apa? Pasal Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Satu mesej yang ada dekat sini Ustaz sebenarnya ialah dialog untuk mengajak orang kepada Islam ini penting, ya. Dan dalam masyarakat kita di Malaysia ini pun kita cuba usahakan ruang untuk bercakap perkara ini. Khuatir bila sampai di akhirat nanti, bila kita dah sampai di depan Allah, ada Allah bertanya, dan juga orang-orang ini yang bukan Islam bertanya kepada kita, mengapa kamu tidak ajak kami dahulu kepada Islam, ya. Jadi topik ini mungkin topik yang biasanya popular kalau bercakap tentang mengajak orang kepada Islam ni di negara-negara barat, tapi sebenarnya di Malaysia ini juga ikutkan kepada riwayat tafsir Ibnu Kathir daripada Ibnu Abbas ini, Nabi mengajak, ya, Nabi mengajak. Maka bila ada bertanya, adakah nak menyembah kepadamu wahai Muhammad, ataupun adakah ini sahaja tujuan kamu, maka Allah nyatakan pada ayat 79, makana libasharin. Ini peringatan yang amat penting, amat keras sebenarnya. Kepada siapa? Isi ayat ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak patut seorang manusia yang diberikan kitab, yang diberikan hikmah dan juga kenabian, kemudian dia bercakap kepada manusia, jadi beribadahlah kepadaku, ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud di sini? Di sini bercerita tentang individu yang amat popular, Ustaz. Individu dalam dunia yang amat popular ialah apabila dia dapat kitab, dia dapat hikmah dan dia dapat kenabian. Itu paling popular lah kalau zaman sekarang, Ustaz. Kalau Nabi hidup zaman sekarang, mungkin fan page dia ataupun Instagram dia berbilion. Paling popular. Pasal apa? Pasal elemen spiritual ataupun akidah ini dia menyebabkan ramai yang mencari dan ramai yang akan mengenali tokoh tersebut, ya. Tetapi apakah cabaran apabila sudah ada tiga perkara ini? Ini paling tinggi sekali lah. Kalau bawah sedikit, mungkin kalau katakan saya bertadabur, Ustaz, ya, orang kenal, ya. Allah ingatkan jangan thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li, ya. Allah mengingatkan jangan cakap bahawa beribadahlah kepadaku, ya. Pasal apa? Pasal bila banyak bercakap tentang perkara ini, Ustaz, ya, bila jadi banyak fan kita, pengikut kita ke, ada orang yang kagum kepada apa yang kita bawa, hati kita akan berkocak. Dia akan terganggu hati. Bagi tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz yang ada ataupun selebriti, kan, dia akan rasakan bahawa saya boleh buat apa sahaja kepada peminat saya. Maka Allah mengingatkan, ini bukan ingatan kepada orang yang biasa-biasa. Allah ingatkan pada Nabi. Nabi pun diingatkan, jangan menyatakan kunu ibadan li min dunillah, ya, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah orang yang menghambakan diri kepada siapa? Bukan kepada saya, bukan kepada tokoh-tokoh manusia, tetapi jadilah hamba kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbani istilahnya. Dan apakah petanda ya ustaz-ustaz, penceramah, ya tokoh-tokoh motivasi, yang facilitator yang popular di kalangan manusia, ya, kalau nak memastikan kita ini membawa manusia kepada Rabbani, Allah memberikan dua teknik. Ya, dua-dua ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Iaitu yang pertama, bima kuntum tuallimunal kitab, iaitu kamu sentiasa mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu juga sentiasa mempelajari Al-Quran. Ya, secara teratur, secara silibus. Jadi ayat 79 ini memberi panduan kepada saya, kepada ibu, ayah, pemimpin yang ada untuk mengelakkan orang asabiah kepada seseorang, sehingga kan kita sendiri pun boleh memanipulasikan orang di bawah kita sehingga boleh membawa kepada ajaran sesat apa sebagainya, Ustaz, ya. Syaratnya ialah dua perkara, iaitu mesti pastikan kalau kita bercakap, kita letakkan mengajar Al-Quran, maksudnya dipasakkan kepada Al-Quran. Maksudnya kalau saya cakap apa-apa pun, sebenarnya ini bukan perkataan saya, dapat kata-kata hikmah ke, kata pujangga ke apa sebagainya, ini bukan panduan daripada saya. Ini saya ambil daripada mana? Daripada Al-Quran. Jadi kita tak beri kredit, tidak memberi dia punya pujian itu kepada kita. Kita kata ini daripada Allah, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu sendiri, saya sendiri kena sentiasa terus mempelajari Al-Quran, sehingga kan tidaklah saya rasa dibagus bila rasa macam alamak saya banyak lagi kena belajar dengan Ustaz Tirmizi, ya. Kalau Ustaz kita jemput tokoh, Ustaz, ya, tokoh-tokoh kita yang ada ilmu masya-Allah tabarakallah, kan. Jadi kita pun rasa ya Allah saya nak belajar lagi, maka insya-Allah kalau kita kekal di atas tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, kita tidak mudah untuk hati kita ini digoyangkan, ya. Jadi ini adalah daripada ayat 79, Allah mengingatkan Nabi dan mengingatkan kepada kita. Dan seterusnya Allah menyatakan tidak mungkin Nabi itu buat apa? Tidak mungkin Nabi menyuruh kamu untuk mengambil malaikat dan Nabi sebagai Tuhan. Ya, Allah mengingatkan lagi. Jadi di sini nak ceritakan bahawa Nabi tidak mungkin suruh orang menyembah malaikat. Nabi tidak akan menyuruh orang menyembah kepada Nabi. Ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, ataupun menyuruh kepada kufur selepas menyerah diri Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan yang penting di situ adalah muslimun, Ustaz, ya. Dalam surah Ali Imran ini banyak kali perkataan muslimun. Pasal muslimun ini maksudnya bukan sekadar IC Islam, tetapi sebenarnya memang orang Kristian, orang Yahudi nak masuk Islam ni satu perkara yang mencabar. Tapi bagi kita yang sudah beragama Islam, maksud muslimun ini adalah menyerah diri, ikut kepada apa sahaja yang Allah tentukan di dalam kitab. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita sedar setiap hari. Kadang-kadang ada orang tegur kita, Ustaz, ya. Orang teguran itu sebenarnya ada asas di dalam Al-Quran, tapi kadang-kadang hati itu rasa mengapa pula dia tegur saya, kan. Jadi yang itu kita kena sedar. Kalau kita Islam, kita asalkan mesejnya daripada Allah, saya bersedia. Itu sebabnya nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 80 ini agar kita sama-sama bersedia menyerah diri kepada kebenaran. Sila, Ustaz. Sama-sama kita baca sekali lagi pasak Al-Quran ayat 80. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang Islam yang sebenar dan kita tidak mati melainkan Allah Taala jadikan kita sebagai orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Allah mengingatkan pada ayat 80 ini bahawa Nabi tidak menyuruh menyembah kepada para malaikat dan kepada para Nabi itu sendiri. Walaupun malaikat dan Nabi ini amat-amat mulia di sisi Allah pun,
Nabi tidak suruh untuk beribadah kepada mereka, apatah lagi kalau katakan manusia biasa. Kalau kita dapat kebaikan daripada manusia tersebut, kita kena berjaga-jaga, kita kena bagi kredit pujian itu kepada Allah. Jangan mendewa-dewakan orang tersebut, kerana itu yang membawa kepada ajaran-ajaran sesat, dan salah satunya ad-dallin, orang-orang Nasrani. Membawa kita kepada perkataan yang kita nak belajar pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan hasiba yang bermaksud mengira, muhasabah, dan dalam masa yang sama menyangka, yang berulang sebanyak 109 di dalam Al-Quran. Ini yang kita lihat pada ayat yang ke-78 sebentar tadi. Apabila ahli kitab ataupun orang-orang yang pakar pada kitab, apabila dia memutar belitkan sesuatu, jika kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan kita, kita merasakan bahawa apa yang dibawakan oleh ustaz ataupun tokoh-tokoh agama adalah daripada Allah, daripada Quran. Tetapi sebenarnya Allah memberikan solusi ini pada ayat 79. Kita kena terus belajar Al-Quran, kita terus mengajar Al-Quran. Inilah kaedah Rabbani. InsyaAllah dengan itu kita tidak akan mengambil rahbaniyah, kita tidak akan mengambil arbaba, Tuhan-Tuhan di kalangan manusia, di kalangan makhluk. Kita akan selamat, tetapi kita akan menjadi golongan Rabbani. Inilah yang kita ingin bina dalam My Quran Time, agar tuan-tuan yang di rumah terus menjadi Rabbani. Kita kembali semula My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Alhamdulillah, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kena terus sentiasa bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita teruskan lagi menekan butang share bagi penonton-penonton di Facebook kita TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, kita masuk muka surat yang ke-60 pada hari ini. Kita tak nak jadi orang yang sifat tercela seperti mana ahli kitab yang diberikan kitab, mereka berdusta ke atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu mereka buat kesalahan tu, mereka sengaja berdusta atas nama Allah kerana kepentingan tertentu supaya kita tidak tersesat jalan. Dalam keadaan macam tu pun kita lihat bagaimana masyarakat Islam kita berpakaiannya, kadang-kadang berfikirannya, ideologi liberalisme, pluralisme, macam-macam hari ini Ustaz, dalam agama kita sendiri yang mengaku Islam tetapi cara berfikir ada yang menyimpang daripada Islam. Sama-sama mudah-mudahan muslimun, sebagaimana kata Ustaz Fazrul tadi, kita terselamat insya-Allah, insya-Allah. Ustaz, apa nama ni? Dusta atas nama Nabi pun tempatnya dalam neraka kan, sebagaimana hadis Nabi SAW. Orang yang mensengaja dusta atas nama Nabi, apatah lagi dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak mengajak para sahabat-sahabat kita untuk terus bergabung kita di platform rasmi yang telah kita sediakan. Kita ada akaun Facebook iaitu Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan kita ada My Quran Time, dan juga boleh juga tonton di YouTube di My #Quran Time Official, dan juga kita ada Instagram iaitu My Quran Time Official. Alhamdulillah. Baik, kita nak sedikit belajar tentang ilmu tajwid, iaitu pada hari ini kita nak membicarakan satu huruf, iaitu huruf Shin, yang mana huruf Shin ini tempat dia, kedudukan dia berada pada tengah lidah, berada di tengah lidah, iaitu wasatul lisan. Tengok pada gambar rajah itu, di tengah tempat yang kita bulat itu adalah kedudukan huruf Shin, yang mana bila kita menyebut Shin ini, tengah lidah kita ini akan terangkat sedikit. Sya, sya. Contoh ayat yang kita baca pada hari ini, pada ayat yang ke-79. Ma kana li basharin, ma kana li basharin. Sya, sya. Fokusnya pada mana? Tengah lidah. Secara automatik semula jadi bila kita menyebut shin, makhrajnya di tengah lidah, mulut kita ini akan bergerak sedikit. Sya akan bergerak, tapi bukan fokus pada mulut. Ada setengah orang dia fokus pada mulut. Sya macam tu. Ashhadu, bukan.
tu melampau. Tu dah jadi apa ni mubalaghah, jadi apa nama ni melampau. Dia hanya fokusnya pada tengah lidah, tapi secara semula jadinya mulut kita bergerak sedikit. Syakira, ashhadu. Mulut bergerak itu secara semula jadi, tapi fokusnya di tengah lidah kita. Selamat mencuba dan merasai di tengah lidah. Dan bila sebut lidah ini, sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadilah, yalwuna alsinatahum, Ustaz. Mereka memutarbelikkan lidah-lidah mereka. Minta Ustaz ulang baliklah. Silakan Ustaz. Ya. Jadi itu perkataan lisan tadi Ustaz Ya, ya. Ustaz. Huruf shin tadi ya. Dan sebenarnya bila Allah memberi ruang untuk kita membaca al-Quran dengan lidah kita dengan jelas, dengan makhraj yang betul, sebenarnya jangan silap keluar kan, jangan silap keluar. Dan kadang-kadang betul dah kat sini tetapi kat sini pula tak betul kan. Kerana niat yang tak betul itu yang menjadi yalwuna alsinatahum, ya, di mana lidahnya itu digunakan untuk memutabelitkan alkitab, ya, untuk kepentingan diri sendiri, ya. Jadi ini perkara yang penting bila kita baca Quran ini setiap hari, tuan-tuan sekalian, dalam My Quran Time ini sebenarnya kita nak melatih lidah kita ini jangan bercabang, ya, ataupun memutabelitkan apa yang ada, kerana tidak mungkin, ya, apabila kita selalu membaca al-Quran dengan niat yang betul untuk memohon hidayah, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun agenda selain daripada Allah, insya-Allah Allah akan pimpin dalam kehidupan kita seharian. Baik, kita ingin meneruskan pada ayat 81 hingga 83 menyambung kepada perbincangan tadi, bagaimana kita nak pastikan bahawa kita kalau faham al-Quran, faham kitab, jangan menyeleweng ataupun memutabelitkan. Dan kalau kita lah orang yang sedang belajar, sebagaimana yang kita tengok sebentar tadi, kekal belajar, tadrusun, ya, dalam masa yang sama ambil peluang share, mengajar kepada orang lain. Selagi kita mengajar dan belajar, insya-Allah kita tidak akan memanipulasikan orang lain dan tidak mudah dimanipulasi. Betul. Ini penting pasal kadang-kadang kita dengar ceramah Ustaz ni, saya pun terlibat dalam dunia training, dunia latihan. Jadi kadang-kadang bila sesuatu point yang nak disampaikan itu, perkataan penceramah itu lebih utama daripada pendapat ataupun hidayah daripada al-Quran. Yang itu yang menyebabkan kadang-kadang dalam dewan training ada yang boleh dimanipulasi Ustaz. Ada yang sampai saya pernah terlibat dalam satu training ini sampai yang si peserta-peserta boleh histeria. Ya, seorang trainer boleh buat sampai tahap begitu sekali. Pasal apa? Pasal orang yang datang tu dia sedang belajar, ya. Jadi bila katakan kita mainkan perasaan dia dan kita menggunakan perkataan yang tidak tepat, yang ini peringatan kepada orang macam saya lah sebagai trainer jurulatih, jangan yalwuna alsinatahum, ya, jangan memutabelitkan perkataan itu untuk manipulasi perasaan orang, dan akhirnya ada orang yang boleh istilahnya hypnotism, boleh menyebabkan orang terpukau dan bayar duit 1,000, 2,000. Perkara-perkara ini boleh berlaku dan pernah berlaku Ustaz, ya. Macam contoh Ustaz yang nak melariskan jualan, mereka betul. ambil ayat Allah, ni nampak sesuai dengan produk saya ni, Betul. kan, nama macam lebih kurang sama je, Betul. lalu menggunakan ayat Allah melariskan produk jualan, dengan konteks yang sangat-sangat salah. Tak boleh Ustaz, tidak boleh, ya. Jadi itu sebabnya mengapa kena selalu tadrusun kat sini istilahnya. Pasal darasa itu maksudnya belajar secara berstruktur. Bukan sekadar dengar sekali kemudian kita rasa macam saya dah faham dah. Bukan, dia kena ada silibus di dalam kehidupan agar kita ini mengikuti segala perbincangan di dalam al-Quran. Dan salah satu usahanya adalah My Quran Time Ustaz. Kan kita belajar satu halaman. Ini adalah sukatan pelajaran yang Allah tetapkan untuk kita, insya-Allah. Jadi kita sambung pada ayat 81 hingga 83 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, kita terus baca ayat 81 83 sambungan bahagian yang kedua surah Ali Imran. Moga-moga tadrusun, kita terus belajar dan belajar insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 81 hingga 83 ini menyambung Ustaz ya, kefahaman kita tentang kebenaran ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, adakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian ini? Kami setuju. Allah berfirman, jika demikian bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi membaca ayat macam ni Ustaz ya, biasa baca terjemahan, kadang-kadang kita ini apa maksudnya tu kan, okey. Tapi kalau kita tengok konteksnya, apa sebenarnya yang berlaku, para nabi ini sebenarnya mereka ini ada perjanjian. Ya, perjanjian. Istilah bahasa Arabnya adalah mitsaq. Mitsaq ini adalah perjanjian yang dua-dua kena faham apakah kewajipan masing-masing. Ya, maksudnya perjanjian ini dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang faham ya, dan para nabi ini juga faham. Dan kalau kita beriman kepada para nabi, kita kena ambil ini sebagai mitsaq, sebagai perjanjian yang berat. Ya, perjanjian yang besar, iaitu apa? Apabila datang nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, datang nabi yang diberikan kitab, diberikan hikmah, ini sunnahnya cara mengamalkan kitab. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Akan datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada selama ini. Siapakah rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia Nabi Muhammad ini membenarkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi yang ada. Maka apa yang kamu kena buat? Kamu kenalah beriman dan menolongnya. Ya, jadi Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua dalam Taurat, dalam Injil ini sudah ada dah berita tentang kehadiran rasul pada akhir ini. Kalau kita baca Injil Ustaz ya, kalau orang cakap tentang Bible itu ada berita tentang kehadiran seorang insan nabi akhir zaman yang dinamakan Ahmad ya, ataupun Muhammad ini sendiri. Jadi Allah menyatakan qala aqrartum, adakah kamu berikrar mengambil ini sebagai perjanjian? Kata mereka nabi-nabi ini, aqrarna, kami berikrar ya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi maka bersaksilah kamu para nabi dan pengikutnya, dan aku bersama dengan orang-orang yang bersaksi. Jadi dalam tradisi Kristian, pasal surah Ali Imran ini banyak cerita tentang Nasrani ya. Dalam agama Nasrani ini, kesaksian ini amat penting Ustaz. Kesaksian ya, kesaksian ini lebih kurang kalau kita pergi ke mahkamah itu, bila ada orang bersalah ya, ada saksi kan. Jadi bila kita kata saya tidak bersalah, kita rasa selamat kan. Tapi bila ada saksi kata saya tengok awak buat kesilapan ini, kalau saksi terlampau banyak, kita akan rasa tidak selamat lagi.
Jadi bila seseorang itu menjadi saksi, sebenarnya orang yang bersaksi ini satu ialah dia tak buat kesilapan. Dan kalau dia buat kesilapan pun dia akan membaiki berteraskan kepada kebenaran yang dia saksikan. Itu kesan apabila kita melakukan syahadatain, dua kalimah syahadah, sebenarnya kita bersaksi atas kebenaran. Dan yang keduanya, kalau kita tersilap, contohnya saya buat bukan kerana Allah, tidak mengikut pada sunnah Rasulullah, itu kandungan dua kalimah syahadah, kita akan baiki dalam kehidupan seharian. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan pada ayat 82, faman tawalla, siapa yang berpaling selepas itu, dah jelas dah nabi-nabi sudah pun berikrar. Dan Rasul ini juga, Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir pun sudah diikrarkan oleh Nabi-Nabi sebelum ini. Siapa yang berpaling, Allah nyatakan faulaika humul fasiqun. Ini orang yang derhaka. Dah semua saksi dah cukup, ya, lebih kurang kat mahkamah Ustaz, ya. Saksi dah cukup apa sebagainya, tapi tak lagi mahu mengaku kebenaran. Ini memang ada masalah orang ni. Dan orang ini sepatutnya pergi ke mana Ustaz kalau dah tak mengaku dah kebenaran? Masuk penjara. Ya, perlu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun diazab kalau dalam konteks negara tu diazab, diberi hukuman. Maka ini adalah peringatan kepada kita sebenarnya, ya, bahawa kita sebagai umat Islam, kita ini bukan sekadar bersyahadah untuk Nabi Muhammad sahaja, tapi sebenarnya bila kita mengaku Nabi Muhammad Rasul Allah, peranan Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir ini adalah membenarkan nabi-nabi sebelum ini. Ya, jadi itu penting kerana mengakui kepada kebenaran nabi-nabi sebelum ini adalah perbezaan kita dengan Nasrani dan Yahudi. Yahudi dia kata Nabi Musa saja. Kalau Nasrani dia kata Nabi Isa saja, Nabi Muhammad saya tak nak. Kan? Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kita mengakui orang-orang yang baik yang pernah berjuang selama ini, dan itu penting. Pasal ia memberi kesan kepada kita dalam rumah tangga Ustaz, ya. Kalau kita dalam organisasi, bila kita ada sifat ini, kesannya kita tidak mudah untuk memfokuskan pada kesilapan. Kita mengakui okey, abang ada kelebihan, ataupun isteri saya ada kelebihan, dia menjadi sifat hatinya lebih fokus kepada kebaikan berbanding dengan okey, saya nak yang ini sahaja, saya tak suka perkara-perkara lain selain daripada apa yang saya harapkan. Ini kesan kepada hati kita bila kita mengaku Allah dan Rasul Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat akhir, ayat 83 yang kita nak bincang pada hari ini ayat yang Ustaz ulang daripada awal di tengah tadi. Sekali lagi Ustaz, saya nak minta, pasal apa? Pasal dia ada kaitan dengan air ni Ustaz. Yang ini. Pasal kalau kita tengok dekat sini, patutkah mereka mencari agama selain daripada agama Allah, padahal segala apa yang ada langit dan di bumi. Bila cakap langit dan bumi ni, termasuklah juga di bumi ni ada air yang dalam gelas ini. Ya. Apakah sifatnya? Aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Semua yang ada di langit di bumi, termasuk air yang ada dalam ni, gelas ini pun, ya, sebenarnya dia sudah menyerah diri ikut peraturan daripada Allah SWT. Ya, kalau air itu, kalau belajar kimia Ustaz, namanya H2O. Ya, dekat mana-mana tuan-tuan jumpa air di atas dunia ini, tetap juga H2O. Dia tak boleh pula jadi H2O2, tak boleh. Ya, kalau H2O2 ataupun dia jadi HO sahaja, itu bukan air yang boleh kita minum dan boleh memberi kelegaan. Ya, subhanallah, kita mendapat manfaat kerana air ini sudah Islam. Maksudnya, kalau kita katakan orang yang bukan Islam pun, dia kata saya ni tak naklah masuk Islam, sebenarnya dalam diri dia sudah Islam pun. Contohnya apa? Aslama tau'an wa karha ini maksudnya menyerah diri secara sukarela ataupun terpaksa. Kalau sukarela, kita dan jin sukarela. Tapi wa karha yang tidak ada paksaan, yang tidak ada pilihan, siapa? Contohnya lidah kita Ustaz, ya. Lidah kita ini memang dia menyerah diri pada Allah. Letak benda panas, dia akan sakit. Dia tak ada pula cakap saya tidak mahu peraturan sakit yang telah Allah tetapkan. Maka bila makan benda panas dia jadi bestnya. Tak ada. Ya, kita tanya saja kepada Ah Chong ke Mutusami ke, dia tetap ikut peraturan daripada siapa? Lidahnya ikut peraturan Allah. Perutnya ikut peraturan Allah. Ada asid hidroklorik yang akan dikeluarkan kalau dia makan, maka asid itulah yang akan memproses lebih cepat lagi kepada makanan yang ada. Kalau tidak ada asid itu dikeluarkan pada kadar rembesan yang tepat, kesannya ialah makan Ustaz,
tak cerna sampai 10 jam nasi yang kita makan. Masya-Allah. Ya, jadi siapa, macam mana yang makhluk di dalam perut kita ini, dia ikut peraturan siapa? Dia menyerah diri kepada peraturan walahu aslama man fis samawati wal ard. Jadi sebenarnya semua matahari, bulan, awan, semuanya dia mengikut, menyerah diri kepada peraturan daripada Allah. Dan bila kita tengok begitu, matahari ikut Allah, bulan ikut Allah, air ikut Allah, perut ikut Allah, gigi ikut Allah, Fazrul Ismail nak ikut Allah tak? Kan? Chong nak ikut Allah ke tak nak? Semua ni ikut Allah. Jadi kalau orang yang tak betul saja yang kata saya nak lawan matahari yang ikut Allah, saya nak lawan air, saya lebih kuat daripada air pasal air ikut Allah, saya tak nak. Itu adalah orang yang sebenarnya tak berapa betul dalam kehidupan. Dan Allah mengingatkan, kamu akan kembali juga. Di akhirat nanti syurga, neraka, malaikat, nabi, segala-galanya ikut pada Allah. Kalau katakan tak nak ikut Allah, dia lebih kurang macam beritahu kepada Allah, Allah saya nak lawan matahari. Ya, Allah saya sebenarnya nak lawan api. Lepas ni saya nak lawan api, saya ada peraturan saya sendiri. Tapi itu adalah orang yang kurang bijak. Dan inilah yang ingin ditekankan pada ayat 83. Silakan Ustaz. Baik, untuk kita kuatkan bahawa rugi kalau kita tidak menyerah aslama, Islam yang sebenar-benarnya mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik, dah sudah hampir 3-4 kali saya ulang ayat ni Ustaz. Ya, betul. Maka saya nak ulang sekali lagi ayat 83 yang terakhir perbincangan kita. Besar sungguh makna yang sebagaimana dicerahkan oleh Fadil Ustaz Fazrul. Maka kita nak serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga makin banyak ilmu kita belajar muka surat Ali Imran ni, muka surat 60, makin tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah diri kepada Allah. Walaupun dahi kita ni paling mulia, muka kita Ustaz, sebelum nak masuk TV ni kita tengok cermin dulu, muka tempat paling mulia, tapi kita letak di tempat yang paling hina, tanah, tempat pijak kaki manusia, kalau kita nak rendah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Patutkah mereka mencari agama lain selain agama Allah, padahal segala apa yang ada di langit dan bumi berserah diri kepadanya mengikut peraturannya, sama ada secara sukarela ataupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan yang patut mengikut kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ayat ini Ustaz, kita mengambil kesempatan sempena Hari Kebangsaan pada hari ini, kita mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua. Kita mengambil pelajaran daripada halaman ini, sebagaimana sahabat Nabi bercakap, ya, kami bercakap tentang merdeka ini, kami dibebaskan daripada kehambaan sesama manusia kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadikan sahabat orang-orang terdahulu hebat dan merdeka sebenar-benarnya, kerana mereka tidak menghambakan diri kepada sesama manusia, tetapi menghambakan diri, menyerah diri, aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Inilah cara bagaimana kita menghidupkan hari kebangsaan kita ini. Kita menyerah diri kepada pencipta kita, yang Allah akan memerdekakan kita daripada azab api neraka pastinya. Dan kita doakan rakyat Malaysia terus committed bersama Islam untuk sama-sama kita mengikut peraturan yang terbaik yang ada, sehinggakan Tuhan Allah memimpin negara ini berkat hingga ke akhir hayat kita. Amin, ya. amin, Amin ya rabbal alamin. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, pada ayat 78 kita mendapat pelajaran untuk dilaksanakan jangan mudah terpedaya dengan pendapat yang salah mengenai wahyu. Ya, kalau tuan-tuan dengar ada orang bercakap tentang agama, tentang kitab, tentang Allah, berjaga-jaga, pastikan ia datang daripada sumber yang tidak diputar belitkan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan kita tidak mudah untuk diputar belit? Jadilah hamba kepada Allah, sama ada penceramah, sebagai pakar motivasi, ataupun kita sebagai pendengar, sebagai peserta,
bukan menghambakan manusia lain kepada kita ataupun kita mengizinkan diri kita dihambakan oleh orang lain dalam mencari kebenaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, jaga keislaman dan keimanan dalam diri dan keluarga kita sebagaimana ayat 83 sebentar tadi, melihat matahari, bulan, padi, segala-gala apa yang ada di atas muka bumi ini sudah menyerah diri kepada Allah secara karha. Kita yang ada pilihan, marilah kita pilih untuk jaga keislaman ini. Moga-moga kita kembali pada Allah dalam keadaan yang terbaik, insya-Allah. Mari sama-sama Ustaz kita doakan sempena Hari Kebangsaan ini agar Allah memberkati negara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأصحابنا يا رب العالمين. Ya Allah, Kau peliharakanlah negara kami ini, Ya Allah. Ya Allah, kurnialah keamanan dalam negara kami yang tercinta ini, Ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami, Ya Allah. Peliharakanlah kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Isteri kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Zuriat keturunan kami, Ya Allah. Seluruh muslimin dan muslimat, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kamilah hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kamilah hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau Tuhan kami, Ya Allah. Ya Allah, sungguh Kau adalah Tuhan kami, Ya Allah. Kami sangat berhajat kepada-Mu, Ya Allah. Kami sangat berhajat kepada rahmat pertolongan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, janganlah biarkan kami dalam keadaan kesesatan, Ya Allah. Kecuali Kau berikan kepada kami hidayah, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami mati, Ya Allah. Kecuali dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lidah kami untuk sentiasa basah untuk membaca kalam-kalam-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan kami mengenali-Mu, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lidah kami daripada menjadi lidah yang bercabang, Ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah semua kesalahan kami, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi, dan kita mengalu-alukan tuan-tuan terus bersama kita berjuang sempena Hari Kebangsaan, Hari Merdeka ini. Semangat juang itulah yang kita perlu bina pada setiap hari. Salah satu daripada ruang untuk kita bersama berjuang menyebarkan hidayah Allah adalah wakaf untuk ummah. Tuan-tuan boleh menyumbang pada hari ini. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan ini akan memerdekakan lebih ramai insan pada hari ini, pada hari-hari yang akan datang, dengan kefahaman hidayah daripada Al-Quran yang tuan-tuan hadiahkan, yang tuan-tuan wakafkan pada mereka. Dan insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mofas. Kita bertemu My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.